Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Terima kasih kerana sahabat-sahabat semua berada di channel YouTube saya. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semua diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi satu cerita yang dikongsikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ni adalah seorang pengamal perubatan tradisional, yang mana beliau nak share kisah tentang seorang wanita yang terkena sihir busung. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, sihir busung ni adalah satu sihir yang amat berbahaya. Kerana apa? Kerana kebanyakan yang terkena sihir ini, kebanyakannya akan meninggal dunia disebabkan oleh kerana sesak nafas. Sebab dia punya perut makin besar sehingga kan dia macam tak dapat nak bernafas. Oleh sebab itu dia boleh membawa kepada kematian, kebiasaannya. Jadi Abu Bakar memulakan cerita dia yang mana pada suatu hari selepas dia solat maghrib apa semua, dah antara maghrib dengan isyak tu, sambil-sambil tu dia nak tengok buletin utama lah, nak tengok TV. Masa tu baru nak duduk tengok berita, tiba-tiba orang datang mengetuk pintu rumah dia. Bukan ketuk sajalah, maksudnya bagi salam sekali lah. Makin lama makin kuat. Jadi tanpa berlengah, Abu Bakar pun bangun dan terus pergi buka pintu lah. Masa dia buka pintu tu, dia tengok seorang pemuda yang dalam lingkungan 20-an macam tu, dalam keadaan cemas lah, dalam keadaan macam nak tergesa-gesa macam tu, dalam keadaan cemas. Masa tu lelaki tu pun beritahulah hasrat dia, apa hasrat dia datang. Sambil-sambil tu dia duk tunjuk-tunjuk ke arah kereta. Masa tu Abu Bakar tengoklah dalam kereta tu, dia nampaklah sama-sama macam ada beberapa orang lagi kat dalam kereta tu. Pemuda tu pun dalam keadaan orang kata merayu. Dia kata tolonglah, dia kata tolonglah rawat mak saya. Dia kata mak saya ni, kalau Allah takdirkan dia meninggal dengan penyakit ini, sekurang-kurangnya saya dah berusaha ikhtiar untuk merawat mak saya sendiri. Itulah rayuan daripada pemuda tersebut. Lepas tu Abu Bakar pun dalam keadaan dia pun, ialah tengok orang minta tolong dalam keadaan sebab macam tu, dia pun apa lagi, dia kata dia persilakan semua yang ada tu, dipersilakan masuk. Anak-anak si wanita ni lah yang papah masuk ke dalam rumah Abu Bakar. Jadi bila wanita itu dipapah masuk, wanita itu pun diletakkan di tengah-tengah di ruang tamu rumah Abu Bakar. Masa tu memang Abu Bakar dia mengucap panjang lah, sebab tengok keadaan wanita itu dalam keadaan betul-betul dalam keadaan yang lemah dan dalam keadaan menderita kesakitan. Masa tu wanita itu dia macam tercungap-cungap, nak bernafas tu agak susah sebab keadaan perut dia terlalu besar. Jadi oleh kerana tak tahan melihat kesakitan, penderitaan wanita itu, Abu Bakar pun membuat persediaan untuk merawat. Kalau ikutkan apa yang anak si wanita ini bagi tahu, yang wanita ini dah 2 minggu sebenarnya menderita penyakit ni. Jadi faham sendirilah keadaan perut dia macam mana. Biasanya orang dalam keadaan 2 minggu ni memang betul-betul kritikal. Perut dia ni makin membesar. Dalam masa 2 minggu ni memang betul-betul dalam keadaan yang amat-amat kritikal. Nyawanya diibaratkan seperti dah berada di hujung tanduk. Bila-bila masa je perut tu boleh meletup.
Jadi menurut Abu Bakar ni, ilmu 77 macam ni kebanyakannya diamalkan oleh bomoh orang asli. Ada bomoh yang ilmu hitam ni biasanya dia menggunakan patung untuk dipuja. Kadang-kadang dia menggunakan binatang seperti katak ataupun ikan. Patung tanah liat ataupun binatang-binatang ini biasanya dibacakan mentera-mentera lah. Pada amalan mereka ni, bomoh-bomoh ilmu hitam ni, biasanya keadaan yang terkena sihir ini biasanya dia akan sama macam mana binatang ataupun patung yang kena ni. Maksudnya, contohnya kalau binatang itu dibiarkan mati dalam tempoh 2 minggu ke sebulan, dalam keadaan perut dia pecah, mangsa yang kena pun perut dia akan pecah, sama macam binatang tu kena. Itu bahayanya sihir busung kalau tak dirawat dengan segera. Sebab kalau dalam tempoh 2 minggu itu memang tempoh yang kritikal. Jadi semasa Abu Bakar mengubati wanita ini, dia dapat menarik keluar sesuatu daripada perut wanita ini. Agak-agak apa dia? Rupa-rupanya dia dapat mengeluarkan kain kapan. Dia tarik. Rupa-rupanya panjang kain tu, bukannya pendek. Jadi setiap kali kain tu ditarik, ia disusuli juga dengan darah dan juga lendir-lendir. Masa dia tarik tu juga dia kain tu dalam keadaan berpintal-pintal panjang lah. Tak putus-putus dia tarik. Memang orang kata di luar jangkauan pemikiran kita. Itulah yang dikatakan sihir. Sihir ni dia menukarkan realiti kepada khayalan. Itulah permainan jin dan syaitan. Apa yang berlaku tu di luar logik akal kita lah. Tetapi syukur alhamdulillah, orang kata ajal maut tu di tangan Tuhan. Wanita ini tidak meninggal dunia dan semakin orang kata beransur-ansur pulih lah dari hari ke hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya daripada cerita anak si wanita ni, keadaan ibu dia ni sebenarnya berlaku secara tiba-tiba je. Dia pun tak tahu dari mana, tiba-tiba je berlaku. Jadi malam sebelum dia nak kena ni, dia tak boleh nak tidur malam. Malam sebelum perut dia nak membuncit ni, dia tak boleh tidur malam. Dan ketika itu wanita tu macam dalam keadaan gelisah lah, memang tak boleh tidur malam. Jadi keesokannya baru dia tengok ada perubahan pada perut dia. Perut dia agak membuncit lah, makin orang kata tak macam biasa. Jadi makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin sehari makin membesar, sehingga kan dia sukar untuk bernafas. Sehinggalah sampai tempoh 2 minggu, barulah si anak ni mencari orang yang boleh mengubati ibu beliau. Masa wanita itu sampai di rumah Abu Bakar ni, masa nak merawat tu, Abu Bakar masih teringat lagi lah dalam wanita itu dalam keadaan kurus, cekung, memang nampak tulang lah orang kata. Cuma perut je yang membesar. Sebab orang yang kena busung ni dia selera makan dia tak ada. Sebab tu jadi kurus. Menurut Abu Bakar lagi, sebenarnya dia tahu siapa yang menghantar sihir itu. Sihir itu sebenarnya dihantar oleh seseorang melalui bomoh orang asli. Ini kata Abu Bakar lah. Sejauh mana kebenaran, wallahu a'lam. Dia kata sebenarnya ada seseorang yang hantar sihir kepada wanita tersebut disebabkan kerana ada salah faham sebenarnya. Salah faham ataupun persaingan dalam perniagaan. Orang tu sebenarnya dia sakit hati dengan wanita tersebut disebabkan berebut tapak perniagaan di pasar malam. Itu je sebabnya. Kadang-kadang masyarakat kita ni benda kecil je boleh jadi besar. Pesan saya, jauhilah daripada melakukan sihir, jauhilah daripada bersahabat dengan jin dan syaitan. Jadi cerita saya tamat di sini. Semoga memberi manfaat untuk semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menonton sehingga tamat video ini. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.